Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan buat semua anak-anak pelajar yang mengikuti channel Cikgu Sensei. Okey, pada petang ini cikgu ingin berkongsikan topik pembelajaran tingkatan 5 silibus baru iaitu KSSM. Okey, kita mulakan dulu dengan bab 1 ya. Okey, bab 1 iaitu Kedaulatan Malaysia. Okey, di dalam bab 1 ini berkisahkan tentang topik kedaulatan negara. Okey, pelajar boleh lihat pada paparan, inilah simbol kedaulatan bagi negara kita iaitu Malaysia. Okey, dua simbol ni iaitu Istana Negara melambangkan pemerintahan kesultanan kita, pemerintahan beraja di Malaysia iaitu raja berperlembagaan, dan simbol Putrajaya yang melambangkan pentadbiran di Malaysia. So, tajuk ini amat penting sebagai permulaan tingkatan 5. Pelajar kena faham apa itu kedaulatan. Okey, di dalam topik ini ada 4 topik yang besar iaitu konsep kedaulatan ataupun definisi kedaulatan, ciri-ciri negara yang berdaulat, kepentingan negara berdaulat serta langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Okey, kita teruskan. Okey, inilah topik yang pertama iaitu konsep kedaulatan. Okey, konsep kedaulatan negara kita diwakili oleh simbol yang di Pertuan Agong serta Istana Negara. Okey, cikgu harap pelajar jelas kepada topik utama daripada gambaran yang cuba cikgu sampaikan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dahulu apa itu kedaulatan. Okey. Kedaulatan adalah, cikgu highlighter sekejap supaya pelajar jelas. Okey, kedaulatan adalah kuasa tertinggi. Ini maksudnya kuasa tertinggi. Kuasa yang paling tinggi. Lepas tu, kedaulatan adalah kewibawaan negara yang bebas serta hak. Okey, hak untuk melaksanakan pemerintahan. Okey, ia merujuk daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah masa kini. Jadi, kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 sampailah pembentukan Malaysia 16 September 1963 telah mengukuhkan dan memantapkan negara bangsa negara kita menjadi negara yang bebas dan berdaulat. Okey, anak-anak boleh faham ya? Apakah itu kedaulatan? Kuasa paling tinggi. Kewibawaan negara yang bebas dan juga hak kita untuk memerintah. Okey, ini pula takrifan kedaulatan mengikut 4 definisi. Okey, iaitu yang pertama, dari segi pengertian bahasa Yunani, kedaulatan daripada perkataan supranos atau superanos, iaitu agung dan tertinggi. Agung dan tertinggi dan negara bebas dan merdeka. Manakala daripada sebutan bahasa Inggeris, sovereignty, iaitu negara yang mempunyai kuasa penuh memerintah. Okey, dari segi bahasa Arab, kedaulatan itu daulah, iaitu kuasa. Okey, semuanya merujuk kepada kuasa. Manakala dalam segi takrifan bahasa Melayu, daulat, iaitu kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi pemerintahan negara. Jadi, di sini cikgu ringkaskan apa itu kedaulatan, kuasa tertinggi pemerintahan yang bebas dan berdaulat. Samalah seperti kita hari ini.
Okey, kita mempunyai pemerintahan yang bebas dan berdaulat tanpa campur tangan kuasa asing. Okey. Harap pelajar boleh faham maksud kedaulatan. Dia merujuk kepada kuasa pemerintahan, kuasa yang tertinggi. Dan perlu difahamkan perkataan bebas. Bebas daripada campur tangan negara luar serta kita adalah negara yang berdaulat. Okey, manakala pendapat tokoh, pelajar perlu kenal pasti 5 pendapat tokoh berkenaan dengan kedaulatan. Kita lihat yang pertama, pendapat Aristotle. Aristotle mengatakan kedaulatan itu adalah kuasa tertinggi pemerintahan negara dan terikat oleh undang-undang. Okey, pendapat Ibnu Khaldun pula, kedaulatan itu adalah kekuatan dan kekuasaan negara yang berasaskan semangat kekitaan. Seterusnya kekuatan semangat beragama dan bangsa rela berkorban demi negara. Menurut pendapat Jean Bodin, kedaulatan itu adalah kuasa tertinggi, ya. Kuasa tertinggi sifatnya kekal dan kuasa itu tidak terbatas. Perlunya membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakan. Bagi pendapat Tunku Abdul Rahman, kedaulatan itu dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan. Memperjuangkan kebajikan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Menurut pendapat Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, kedaulatan adalah asas untuk negara yang merdeka dan negara mempunyai kebebasan sama ada di peringkat antarabangsa dan juga bersama, seterusnya mempunyai hak dan kuasa. Hak dan kuasa mengatur urusan negeri tanpa telunjuk asing. Itulah yang dimaksudkan dengan kedaulatan. Tanpa telunjuk asing. Seterusnya, jenis-jenis kedaulatan pula. Yang pertama, ada 4 jenis kedaulatan, ya. Yang pertama, kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional, lihat pada paparan gambar, pelajar boleh bayangkan. Dalam pendapat tradisional, kedaulatan tradisional adalah pemerintahan yang berkuasa mutlak, kuasa penuh, dan Malaysia masih berpaksikan kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja sebagai pemerintah yang tertinggi dan raja mempunyai kedudukan dan kedaulatan yang diperkukuhkan oleh rakyat yang taat setia. Manakala kedaulatan moden adalah idea yang muncul daripada negara bangsa Eropah. Selepas berlakunya revolusi keagungan England dan revolusi Perancis, kedaulatan itu dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan persamaan rumpun bangsa dan bahasa bagi membentuk negara bangsa yang sendiri. Namun, kedaulatan Malaysia adalah hasil gabungan negeri daripada Persekutuan Tanah Melayu sehinggalah Persekutuan Malaysia 1963. Seterusnya, kedaulatan yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ini adalah prinsip rukun negara yang ketiga, yang mana kerajaan dan rakyat terikat akan undang-undang dan kita mesti patuhi. Undang-undanglah yang akan menjamin keadilan hidup bermasyarakat bagi mewujudkan negara yang aman, stabil dan makmur.
Okey, di Malaysia, badan undang-undang ni diwakili oleh Badan Kehakiman yang bebas dan berwibawa sifatnya. Okey, undang-undang ini memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Okey, kedaulatan yang keempat ialah kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa adalah kita mendapat pengiktirafan PBB. Maknanya Malaysia tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Okey, kerana PBB telah mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Okey, Malaysia di dalam PBB, dunia telah mengiktiraf bahawa kita Malaysia bebas, merdeka dan berdaulat. Inilah kita ya, bebas, merdeka dan berdaulat. Seterusnya, tajuk yang kedua, tajuk utama yang kedua iaitu 1.2, ciri-ciri negara yang berdaulat. Apakah ciri-ciri pada sebuah negara yang berdaulat? Okey, dalam sebuah negara yang berdaulat, ada 4 ciri negara yang berdaulat. Ada pemerintahan, ada sempadan, ada undang-undang dan adanya rakyat. Okey, yang pertama, peranan pemerintah. Peranan pemerintahan. Pemerintah bertanggungjawab menjaga kestabilan politik. Pemerintah bertanggungjawab menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan serta ekonomi. Pemerintah bertanggungjawab menjaga negara kita dengan teratur. Contohnya di Malaysia ini mengamalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, yang mana YDPS sebagai ketua negara dan Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan, serta pemerintahan kerajaan dipandu oleh jemaah menteri. Ciri yang kedua, ciri negara yang berdaulat adalah sempadan. Sempadan adalah garis pemisah antara negeri, yang mana kita masih berkongsi sempadan air, udara dengan negara jiran seperti Singapura dan juga Brunei. Sempadan Malaysia telah pun diakui oleh PBB. Untuk tujuan sempadan adalah memudahkan urusan pemerintahan, pertahanan serta pembangunan ekonomi. Ciri yang ketiga adalah perundangan. Undang-undang adalah asas peraturan negara. Undang-undang adalah asas peraturan negara yang memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan, melindungi rakyat, asas perlembagaan dan parlimenlah yang menggubal dan menentukan undang-undang. Peranan kita sebagai rakyat adalah kita ini adalah penduduk sesebuah negara. Kita terikat dengan undang-undang dan peraturan daripada pemerintah. Di Malaysia telah diakui bahawa kita mempunyai kaum yang pelbagai, yang mana kita ini disatukan melalui bahasa Melayu, budaya, rukun negara dan identiti nasional yang sama. Topik yang ketiga iaitu 1.3, kepentingan negara berdaulat. Apakah kepentingan negara berdaulat kepada negara kita? Yang pertama, kepentingan negara yang berdaulat yang pertama adalah keberkesanan pentadbiran. Apabila negara kita berdaulat, maka pentadbiran dalam negara kita pun berkesan. Kedaulatan telah memberikan kita kebebasan untuk mentadbir. Tanpa campur tangan asing. Dasar pentadbiran negara menjadi berkesan dengan adanya jemaah menteri dan kementerian yang saling bekerja sama. Seterusnya, berlaku juga kerjasama antara persekutuan dan negeri.
Okey, keberkesanan ini boleh berlaku kerana adanya pengagihan kuasa. Okey, seterusnya keberkesanan ini juga diperkukuhkan oleh undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Okey, kepentingan yang kedua, kemakmuran ekonomi. Kedaulatan penting untuk negara kita melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Sebaik sahaja selepas negara kita merdeka, pelbagai usaha diadakan untuk memajukan negara dan meningkatkan taraf hidup. Antara dasar yang membangunkan ekonomi dalam aspek pertanian, perdagangan dan juga perindustrian. Okey, kepentingan negara berdaulat yang ketiga ialah kesejahteraan sosial. Okey, kedaulatan juga penting untuk melaksanakan dasar sosial demi kesejahteraan rakyat serta melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran melalui pendidikan. Okey, kemudiannya nanti masyarakat akan memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. Okey, kesejahteraan sosial ini juga dibentuk melalui penggunaan kita di Malaysia dalam aspek menggunakan bahasa kebangsaan. Okey, lepas tu mengamalkan sukan. Okey, rukun negara kebudayaan diperkenalkan. Aspek inilah yang memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Okey, kepentingan negara berdaulat yang keempat, akan berlakunya kecemerlangan hubungan dengan luar negara. Kedaulatan penting untuk memberikan kita hak menjalinkan hubungan dengan negara lain. Okey, sebab itulah dasar luar negara pun digubal dengan tujuan menjalinkan hubungan diplomatik dan hubungan persahabatan melalui perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Kesan daripada hubungan luar kita ini dapat kita mempunyai banyak faedah. Okey, seterusnya kita boleh mempertahankan kedaulatan kita. Okey, pertubuhan yang kita sertai Malaysia adalah pertubuhan di peringkat serantau dan antarabangsa dapat menaikkan imej Malaysia serta peranan Malaysia diakui di peringkat antarabangsa. Okey, tajuk yang keempat iaitu langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Yang mana langkah-langkah mempertahankan kedaulatan ini melibatkan peranan semua pihak di Malaysia ini, iaitu peranan pemerintah dan peranan sebagai rakyat. Semuanya memainkan peranan. Okey, seterusnya langkah yang pertama, langkah untuk mempertahankan kedaulatan di Malaysia yang pertama mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Inilah yang perlu kita lakukan. Okey, inilah yang perlu kita lakukan, kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey, sebagai pemerintah, kestabilan politik itu boleh terjadi apabila pentadbiran cekap. Seterusnya, elakkan rasuah, mengagihkan sumber kekayaan kepada rakyat secara adil dan melaksanakan undang-undang mengikut perlembagaan secara berkesan. Inilah peranan pemerintah untuk kestabilan politik. Okey, peranan rakyat pula, kita mestilah memberikan kerjasama pada program kerajaan. Kita sebagai rakyat mesti setia pada raja dan negara. Seterusnya, kita juga mesti mengelakkan persengketaan dan menjalinkan hubungan kerjasama dengan semua kaum agar kekayaan dapat diagihkan secara adil. Dan peranan sebagai rakyat haruslah mematuhi undang-undang. Inilah peranan pemerintah dan rakyat bagi mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Langkah yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum.
Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengekalkan perpaduan kaum? Okey, pemerintah mestilah menggubal dasar dan undang-undang yang bertujuan dengan tujuan utama perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi, untuk memastikan dasar ke arah perpaduan ini berkesan, maka bahasa, budaya, dan pendidikan. Seterusnya merangka program dan juga kempen. Seterusnya perbelanjaan yang cukup untuk melaksanakan program yang bermotifkan perpaduan. Manakala peranan kita pula sebagai rakyat untuk kekalkan perpaduan kaum, kita mestilah memperkasakan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Hayati prinsip-prinsip rukun negara, kita kena faham dan hormati agama lain. Seterusnya mengamalkan semangat perkongsian, toleransi dan juga hormati kaum-kaum lain. Dan paling penting, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah melibatkan diri dalam program kemasyarakatan sebagai tanda sokongan. Langkah yang ketiga, kita perlulah memupuk patriotisme untuk mengekalkan kedaulatan negara. Cikgu teruskan, antara peranan pemerintah untuk memupuk patriotisme ini demi mengekalkan kedaulatan negara ialah pemerintah mestilah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Pahlawan. Seterusnya, mewajibkan subjek sejarah sebagai subjek teras, menganjurkan kempen, menerbitkan filem dan juga rencana patriotik menggunakan pelbagai media, sama ada di TV, internet, radio. Seterusnya, memberi pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa pada negara dengan mengabadikan nama-nama mereka pada jalan dan bangunan. Peranan kita pula sebagai rakyat untuk memupuk patriotisme ini demi mengekalkan kedaulatan negara. Kita mestilah hormati lambang negara, jata, bendera dan juga lagu jangan dipertikaikan. Kita mestilah menyanjungi dan menghargai adat serta warisan negara. Seterusnya, meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan. Kita mestilah menyumbang pada negara. Dengan memberikan sumbangan tidak kira dalam apa juga aspek pun dalam bidang pendidikan, sukan maupun bidang ekonomi. Seterusnya kita mestilah menghargai tokoh pelbagai kaum yang memperjuangkan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Seterusnya, langkah yang keempat untuk mengukuhkan perpaduan, untuk mempertahankan kedaulatan negara ialah mengukuhkan pertahanan negara. Sebagai pemerintah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah menggubal dasar dan juga undang-undang. Mengubah dasar dan juga undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Seterusnya, mengadakan perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan sama ada bersama dengan negara serantau ataupun negara antara bangsa. Pemerintah juga perlu memodenkan aset ketenteraan demi mengukuhkan pasukan keselamatan negara. Pemerintah juga kena pastikan pasukan keselamatan bersiap siaga hadapi cabaran. Peranan kita sebagai rakyat untuk mengukuhkan pertahanan negara demi mengekalkan kedaulatan ialah peka
kita mesti peka akan isu keselamatan negara. Kita mesti memberikan maklumat tentang pencerobohan sempadan, elakkan berkolaborasi ataupun memberikan maklumat-maklumat rahsia kepada pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan. Seterusnya, kita juga boleh menjadi anggota pasukan keselamatan dan juga pasukan sukarela. Dan sebagai rakyat Malaysia, mestilah sanggup berkorban untuk mempertahankan negara. Okey, kena ingat 4 yang tadi, iaitu langkah-langkah mempertahankan negara. Langkah-langkah mengekalkan kedaulatan negara ialah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey, yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Ketiga, memupuk patriotisme, dan yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Okey, cikgu harap pelajar jelas dan faham akan topik yang telah dibincangkan daripada topik pertama tadi, iaitu maksud kedaulatan sehinggalah langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Pelajar perlu ingat secara kesimpulannya, kedaulatan itu adalah kuasa tertinggi pemerintahan bebas dari campur tangan asing dan menjadi negara yang berdaulat. Itu maksud kedaulatan. Okey, pelajar, terima kasih kerana menonton pembelajaran pada hari ini, iaitu bab 1 tingkatan 5 KSSM, topik kedaulatan negara. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Kita akan jumpa pula pada video cikgu yang seterusnya, iaitu bab 2. Nanti jangan lupa subscribe, like dan juga share.